Apalagi pemimpin UMNO mahu. Agak-agak siapakah individu-individu yang disebut oleh Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad dalam tulisannya di Facebook beliau yang bertajuk, "Takkan kita nak serah UMNO kepada si pengecut?" Nur Jazlan dalam tulisannya mengimbas bagaimana setiap kali berlaku pertandingan jawatan Presiden, pasti berlaku perpecahan dalam UMNO. Adakah kita sanggup nak lihat sekali lagi UMNO berpecah dan ada puak-puak atau dua tim seperti 40 tahun lalu? UMNO sudah banyak kali berpecah bermula dengan wujudnya PAS, Semangat 46, PKR dan Bersatu. UMNO tak mampu nak terima perpecahan besar sekali lagi kerana kalau kita pecah lagi, maka jangka hayat UMNO tak akan lama, tegas Nur Jazlan. Namun, beliau melihat ironisnya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya dapat jadi Perdana Menteri dan UMNO menjadi mangsa dengan hanya tinggal 30 kerusi parlimen. Namun, kombinasi kerajaan BN dan PH sudah tentu menyakitkan hati kering Mahathir, tapi ahli UMNO mesti menerima bahawa kombinasi baharu inilah yang rakyat majoriti inginkan walaupun bukan yang majoriti ahli mahukan. Usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan telah dimulakan pada tahun 1996 oleh UMNO Negeri dan bahagian yang diatur oleh Allahyarham ayahanda saya, Tan Sri Muhammad Rahmat, yang merupakan Setiausaha Agung UMNO ketika itu sebelum beliau dibuang oleh Mahathir, ujar beliau. Nur Jazlan berkata walaupun usul itu bertujuan untuk mengelakkan pertandingan yang boleh memecah belahkan perpaduan parti, akhirnya perpecahan tetap berlaku apabila Tun Dr. Mahathir memecah Anwar daripada Timbalan Perdana Menteri dan keahlian UMNO pada 1998 sehingga menyebabkan persisihan dalam UMNO dan sokongan Melayu Bandar mula beralih kepada keadilan. Nur Jazlan menyelar pihak yang menyalahkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Datuk Seri Muhammad Hassan apabila tidak menang besar pada pilihan raya umum ke-15 dan menggunakannya sebagai dalih untuk menukar mereka. Malah beliau berpendapat Ahmad Zahid Hamidi berjaya memulihkan UMNO dan bertindak bijak selepas pilihan raya umum ke-15 apabila membuktikan parti itu masih relevan kerana menjadi penentu kepada penubuhan kerajaan perpaduan hari ini. Sebaiknya semua orang muhasabah diri, jadikan kekalahan itu sebagai pedoman dan pengajaran untuk kembali bekerja bagi memenangi hati pengundi serta menyerang balas pihak lawan. Jadilah penyokong setia kepada parti walaupun terpaksa berkorban diri. Saya nak ingatkan ahli UMNO supaya tak terperdaya dengan sesetengah MP UMNO yang menang bawah tiket UMNO tapi selepas menang melupakan parti, ujarnya. Beliau menggelar mereka yang melompat dengan menyertai Tan Sri Mahyadin seumpama kacang lupakan kulit. Sebab itulah saya rasa untuk apa jawatan Presiden dan Timbalan ini tak payahlah nak lawan-lawan. Kalau nak buat pertandingan pun kita nak angkat siapa jadi Presiden baharu. Kita nak harapkan orang pengecut yang paling awal lari lintang pukang selepas UMNO kalah pada pilihan raya umum ke-14 dulu. Kita nak bergantung kepada orang yang gagal jadi PM9 atau kita nak serahkan nasib parti kepada orang yang sibuk jadi broker yang selama ini nak jual maruah UMNO kepada parti lawan. Atau kita nak pilih seorang individu yang bergegar-gegar mahu gantikan tempat Presiden ketika berceramah di pentas kempen PRU15 lepas tapi akhirnya kalah di negeri liberal, bidasnya. Menurut Nur Jazlan, kekalahan pada pilihan raya umum ke-15 mesti dipikul bersama semua orang daripada pemimpin peringkat negeri, bahagian dan cawangan. Sebaliknya, beliau menyarankan agar semua orang muhasabah diri menjadikan kekalahan itu sebagai pedoman dan pengajaran untuk kembali bekerja bagi memenangi hati pengundi serta menyerang balas pihak lawan. Kita kena fikirkan banyak benda sebelum nak ikut emosi. Cakap nak tukar pemimpin memang senang, tapi nak pastikan pemimpin yang baru angkat itu dapat bela nasib parti belum tentu. Sekali lagi saya tegaskan, saya menyokong penuh usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tak dipertandingkan demi perpaduan dan ke arah usaha pemulihan sokongan terhadap UMNO, tegasnya. Walaupun Nur Jazlan tidak menyebut nama tetapi jelas PM9 yang gagal sudah tentu merujuk kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan yang digelar broker ialah Tan Sri Anwar Musa. Tetapi siapakah yang digelar si pengecut oleh Nur Jazlan? Mungkinkah beliau maksudkan Datuk Seri Hishamuddin Hussein? Bagi pihak luar yang melihat kemelut perebutan kepimpinan dalam UMNO ini, tertanya-tanya kenapakah ada pemimpin UMNO yang begitu beria-ia mahu menjatuhkan Ahmad Zahid? Adakah hendak menggunakan kedudukan tersebut untuk mengugut Pakatan Harapan kerana ingin menjadi timbalan Perdana Menteri? Jangan ingat rakyat lupa skandal perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bernilai 9 bilion ringgit.
Isu 3 kapal peronda luar pesisir OPV berharga RM738 juta milik agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dan isu perolehan sistem meriam artileri tentera darat meriam Hafizah berharga RM854 juta yang didakwa diberi secara rundingan terus kepada syarikat berusia 2 tahun. Siapa Menteri Pertahanan yang terbabit dalam 3 isu berkenaan? Wayang belum tamat.